Ya, Alhamdulillah dalam pada membawa rasa, membawa hati, merajuk melihat Nisa makan curu pisang tadi, membawa kita ni sampai tadi sudah ke daerah Belaid dan menyapa rakan kita Espalini Jali. Assalamualaikum, apa kabarnya Assalamualaikum. Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Espalini, sudah sarapan ni Espalini pada pagi ni? Alhamdulillah, memang setiap kali kalau akan turun keraja, memang sarapan itu penting lah. Betul. Espalini suka pisang goreng? Boleh? Boleh. Boleh je ya, Alhamdulillah. Jadi sebab-sebab juga berkenaan dengan hujung mingguan ni ya. Pastinya di hujung mingguan ni adalah salah satu caranya kita ni untuk berehat, beristirahat dan sebagainya. Jadi masing-masing sebenarnya ada cara-cara yang berbeza untuk memenuhi waktu luang itu daripada kalau biasanya kan pada hari-hari biasa dipenuhi dengan jadual-jadual tugasan yang padat ni kita ni. Kalau menurut Espalini sendiri, apakah antara kita ni aktiviti-aktiviti yang boleh menenangkan mood dan jiwa Espalini di hujung minggu tu? Baik, Dini dan Mahirah memandangkan masa ini musim buah. Jadi hujung minggu ataupun masa kelapangan itu digunakan untuk mengunjar buah lah. Di mana esok ada pesta buah yang diadakan di kampung Sungai Mauk, di mana duriannya dijual RM1, tebadaknya RM1, tampoi pun RM1. Jadi dijual dengan harga yang kita ni kadar yang rendah yang rendah. Maklum sajalah masa ni buahnya orang terma yang digunakan ni juntrah orang betul banyak sekali. masa ni. Jadi kalau boleh tanyakan ni juga Espalini, rasanya ramai yang meminati durian. Kalau di rumah saya sendiri pun Espalini, walaupun bukan diri yang membeli, ada saja orang yang bersedekah mengantarkan durian. Jadi banyak sebenarnya durian itu yang belum lagi dimakan, disimpan dalam icebox saya, memikirkan apakah dibuat dengan durian ni. Kalau Espalini sendiri, apa yang Espalini sering lakukanlah yang menjadi kegemaran untuk memvariasikan penggunaan durian ni Espalini? Kalau saya, Dini, sebenarnya durian ini memang boleh dipelbagaikan. Kalau durian putih itu kali, kebanyakan orang Ketani memang membuat jadi tempoyak. Selain daripada itu, ianya juga boleh dijadikan kek. Kek. Kek, betul. Saya suka bubur kacang. Bingka. Bubur kacang Bubur kacang campur dengan durian. Sedap. Sedap sekali, alhamdulillah. Jadi itulah ya, musim buah-buahan ni kita ni manfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah, tanpa buang masa Espalini, kita terus saja serahkan kepada Espalini untuk mengongsikan bahan yang menarik dari daerah Belaid. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersua kita kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belaid. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu dan semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Pada pagi ini Auda kami akan membawakan sesi wawancara di ambang Hari Guru 2024 dan pada pagi ini bersama saya ialah Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak, konsulti perundingan, konsultasi sebetulnya, maafkan saya, perundingan yang akan membincangkan mengenai budi dan jasa guru bersempena dengan Hari Guru tahun 2024. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, bagus, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama kami. Jadi ingin kita terus mengetahui, selalu guru-guru selalu menyebut mengenai ilmu itu pelita hidup. Apakah erti dan maksudnya? Silakan. Terima kasih banyak. Ini adalah ilmu pelita hidup. Adalah ungkapan empat perkataan. Ilmu itu pelita hidup. Ini telah ditulis dan direka bentuk oleh ahli fikih Brunei sejak tahun 1930. Ini adalah ilmu pelita hidup itu adalah sebagai satu ungkapan untuk panduan, untuk pedoman, untuk bimbingan kita bahawa ilmu itu sebenarnya adalah untuk kita membina diri kita, membina masyarakat kita, membina negara kita. Oleh sebab itu ahli falsafah mengatakan bahawa ilmu itu bahawa penggerak utama dalam kemajuan diri kita, negara kita, masyarakat kita ialah ilmu.
Oleh itu inilah ilmu itu. Dalam itu juga ahli-ahli ilmuwan telah menyarankan, telah mencadangkan ada 3 ilmu penting. Pertama, ilmu mendekati Tuhan. Itu yang penting. Yang kedua, ilmu mengetahui kemanusiaan, mengetahui manusia itu sendiri. Yang ketiga ialah mengetahui, iaitu ingin mengetahui alam semula jadi. Artinya yang kita kenal dari melalui ilmu Tuhan kita, melalui iaitu manusia. Yang ketiga ialah iaitu alam semula jadi. Itu kita perlu ketahui. Ya. Baik, mengapakah ungkapan ini tidak berubah dari dulu hingga sekarang? Terima kasih banyak itu. Yang sebenarnya ilmu itu berita hidup, tidak pernah berubah dari sejak ia dilahirkan atau sejak dituliskan daripada 1930-an. Karena apa? Ia telah membuktikan, ia telah membenarkan, ia telah menghasilkan yang benar-benar. Oleh sebab itu, hingga dalam bahasa Inggeris dipanggilkan motto, dalam bahasa Inggeris dipanggilkan motto, M-O-T-T-O, yang dipanggilkan knowledge is the guiding principle of life. Jadi bahasa Inggerisnya iaitu knowledge is the guiding principle of life, iaitu bahawa ilmu itu adalah panduan untuk hidup. Jadi artinya dia tidak akan berubah selagi kita melihat kebenarannya, iaitu kewujudannya dan buktinya bahawa ilmu itu benar-benar berpeda kepada pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu dikatakan ahli falsafah, penggerak utama kemajuan negara, kemajuan diri, kemajuan masyarakat adalah ilmu. Ya. Mengapakah ilmu mendekati diri kepada Tuhan itu terlalu penting untuk kita berjaya dalam kehidupan kita semua? Terima kasih banyak. Ini kalau kita nak lihat bahawa sebenarnya hidup ini adalah kita mesti tahu dengan diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya kita mengetahui Allah ini maksudnya Tuhan. Apapun agama dia mesti mengetahui Tuhannya. Kerana manusia tidak akan lama. Oleh sebab itu kita ni maksudnya mengenali ilmu agama, mengenali Tuhan itu amat penting ialah untuk kita mengetahui. Saya kata orang Islam, kita mesti mengetahui mengenai dengan sembahyangnya, mengenai puasanya, mengenai zakatnya, mengenai naik hajinya dan juga mengenai dengan yang lain dan lain yang ada hubung lain dengan untuk mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Begitu juga agama-agama lain. Iaitu oleh sebab itu mengetahui Allah atau agama Tuhan, mendekati Tuhan itu amat penting dalam kehidupan kerana ia adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Ya. Apakah pendapat Tuan mengenai guru-guru lama dan baru dalam kemajuan dan perkembangan pendidikan di negara kita? Terima kasih banyak. Ini guru-guru lama. Guru-guru lama ini yang sebenarnya dia ada 4 ataupun 3 matlamat di bawahnya. Setiap guru lama ataupun setiap guru baru tidak kira di mana dia mengajar, apa kelulusannya, apa pangkatnya, apa kedudukannya, dia mesti ada 3 ini. Pertama ialah guru itu mesti ada niat dan harapannya. Dia mau melihat anak-anak yang diajar, warga negara yang diajar, iaitu mereka berilmu dan mereka terpelajar dan berilmu. Ini niat. Ya, artinya setiap guru yang mengajar, yang menurunkan pelajarannya, dia mempunyai meniat dalam hati bahawa ingin melihat anak-anak yang diajar terpelajar dan juga berilmu dan juga beragama. Jadi ini guru-guru lama. Artinya pertama mesti guru-guru lama pasti sama-sama guru-guru lama dan baru, iaitu niat dan harapannya. Yang kedua ialah pengorbanan dan inspirasinya. Dan ketiganya ialah doa dan kejayaan. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya membantu guru-guru lama dan baru supaya ada kejujuran dalam pendidikan. Oleh sebab itu kita katakan bahawa guru itu sebenarnya melaksanakan tugas mereka dengan kejujuran dan keikhlasan untuk mencerahkan atau untuk membina masyarakatnya, untuk membina negaranya. Inilah dia artinya guru-guru lama, guru baru, dimanapun dia berada, sama dia besar ataupun tidak, semangat itu kekal ada, iaitu niat dan harapan untuk melihat bangsanya, anak bangsanya terpelajar dan juga berilmu. Ya. Jadi mengapa kita perlu mengenang budi dan jasa guru lama kita semua? Ya, terima kasih banyak. Guru lama ini yang sebenarnya guru lama, orang yang besar ataupun yang kita yang sebenarnya guru-guru lama ini telah membawa ilmu.
dia datang, dia wujud guru-guru lama ini. Kalau tidak ada guru lama, tidak akan ada guru baru. Oleh sebab itu, guru lama ini setelah telah melaksanakan tugas mereka, atau telah menunaikan tugas kita, iaitu menyampaikan ilmu kepada anak bangsa kita, supaya anak bangsa kita terpelajar dan juga berilmu dan beragama. Jadi artinya kita mesti mengenang. Oleh sebab itu, kata orang bahawa kita tidak akan terbalas budi guru-guru kita, walau sepenuh air di lautan, setinggi bukit gunung di daratan. Kita terpaksa berbudi. Oleh sebab itu, jangan kedekut, jangan malu, jangan segan, jangan merasa hina menghormati guru-guru lama. Ya. Apakah guru-guru lama dan baru ini juga terus memberi sumbangan idea, pemikiran atau pandangan mereka untuk kejayaan anak-anak bangsa kita? Ya, makasih banyak. Ya, sebenarnya guru baru atau guru-guru lama, ya sebenarnya peluang untuk memberi pandangan, pendapat dengan juga pikiran mereka itu amat berguna, amat penting. Kerana guru adalah diumpamakan sebagai pelita dan cahaya itu dah ilmu. Guru yang sebenarnya pelita dan cahaya itu ilmunya. Oleh kerana itu kita menggunakan guru-guru, dia boleh mencuba, ia boleh melibatkan diri dalam PIGB, dalam Persatuan Guru-Guru dan Ibu Bapa, dalam MPK, Majlis Pendidikan Kampung. Dia boleh melibatkan diri dalam MPM, Majlis Pendidikan Kampung, Mukim. Dan satu lagi dia boleh melibatkan di mana-mana persatuan dan pertubuhan, supaya ilmu yang dipakainya, yang ilmu yang digunakan itu dapat dikongsikan untuk membangun masyarakat, walaupun dia tidak lagi bersara atau tidak lagi bertugas. Ini adalah satu sumbangan yang sentiasa kekal. Oleh sebab itu, kita katakan bahawa guru adalah permata cahaya negara. Itu dia. Jadi apakah maksud Tuan, guru adalah permata cahaya negara? Ya, itu yang kata-kata. Bahawa guru permata cahaya ini, bahawa guru sebenarnya, dia membawa ilmunya. Oleh sebab itu, kita umpamakan seperti mana yang ungkapan tadi, bahawa ilmu pelita hidup, bahawa pelita itu artinya guru dan cahaya itu adalah ilmu. Artinya selagi ada pelita, selagi ada guru, selagi itu ada cahaya. Selagi ada guru, selagi itu kita ada berilmu. Selagi ada guru, dia akan nadi penggerak kepada masyarakat dan negara. Oleh sebab itu kita mahukan bahawa inilah salah satu daripada sumbangan dan idea yang perlu ada yang dipikirkan oleh guru, bahawa kita sebenarnya walaupun bersara, walaupun kita tidak lagi bertugas, walaupun kita miskin dan tua, namun idea kita, pengalaman kita adalah khazanah untuk negara. Oleh sebab itu dikatakan bahawa guru adalah permata cahaya negara. Ya. Baik, itu adalah guru adalah permata cahaya negara ya. Jadi bagaimana pula guru-guru yang ada? Dan ini akan sentiasa terus berbudi dan berbakti kepada negara kita. Ya, terima kasih banyak. Ini salah satu daripada dia. Yang sebenarnya yang paling penting guru-guru, lama atau baru, dia mesti ada menyimpan itu tadi, niat dan harapan. Iaitu niatnya untuk melihat bangsanya, warga negaranya terpelajar, berilmu dan beragama. Inilah ada tiga faktor ini. Oleh sebab itu saya rasakan setiap guru yang menjadi guru, yang menyalurkan pelajarannya, menyampaikan pelajarannya, semuanya itu berniatkan niat dan juga harapan, iaitu ingin melihat anak bangsa terpelajar, berilmu dan juga beragama. Saya rasa kalau dia tidak ada niat ini, saya rasakan itu salah maktab tu. Ya, salah maktab. Sama ada maktabnya diwasai Wong Kadir ataupun diwasai ataupun di Bukit Bayan Pisang. Salah bukit, salah maktab. Baik, itu dia tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Haji Ismail bin Opak, iaitu Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak, konsultasi perundingan ya, yang sudi bersama kami mengongsikan ya. Mengenai budi dan jasa guru bersempena Hari Guru. Jadi semoga dengan wawancara kali ini sedikit sebanyak kita dapatlah mengetahui ya antara temu bual ataupun sesi wawancara yang kami bawakan. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana berkesudian bersama kami pada pagi ini.